Kisah kebangkitan limau Uganda, sentuhan petani Simpang Pulai. Kenyataan mengejutkan daripada Presiden Uganda telah mencetuskan gegaran besar di seluruh dunia. Negara itu segera mengguna pakai teknologi Malaysia sebagai dasar negara. Tanah yang dahulunya dipenuhi limau berwarna emas, kini diselubungi oleh maut hitam, bertukar menjadi padang jarak padang tekukur. Selama 6 tahun, puluhan pakar patologi tumbuhan yang dikatakan antara yang terbaik di dunia telah dikerahkan, namun semuanya menemui kegagalan. Peralatan canggih bernilai AS 2 juta. Laporan analisis berjuta-juta malam semuanya gagal mengenal pasti punca sebenar penyakit ini. Kemudian, pada tahun 2023, Malaysia akhirnya bergerak. Tetapi, apa yang mereka bawa hanyalah beberapa beg pakaian dan sebuah kanta pembesar yang kecil. Pegawai tempatan berasa marah. Kekecewaan penduduk semakin mendalam. Tepat pada masa itu, keajaiban berlaku, dan ia hanya memakan masa 48 jam. Butiran promosi video asal dikekalkan dalam naratif bahasa Malaysia. Saya tidak akan pernah melupakan hari itu. 15 Agustus 2023, pemandangan yang saya saksikan di wilayah Mubende, Uganda, adalah seperti neraka. Ladang limau seluas 5 hektar sedang nazak sepenuhnya. Setiap pokok diselaputi tompok hitam, reput dalam keadaan yang menyeramkan. Lebih mengerikan ialah baunya. Bau manis limau digantikan dengan bau busuk yang tajam. Saya ialah Kevin Rowell, perunding keselamatan makanan WHO dan pakar patologi tumbuhan dengan pengalaman 22 tahun. Tetapi pada saat itu, saya berasa sungguh tidak berdaya. Petani Mukobi membawa saya melawat. Kata-kata pertamanya sangat memeranjatkan. Dokter, penyakit ini bukan sahaja membunuh pokok, tetapi juga membunuh manusia. Saya tidak paham apa maksudnya. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Encik Mukobi lebih mengejutkan. Penduduk kampung seorang demi seorang telah meninggalkan tempat ini. Dalam 6 bulan yang lalu, populasi kampung kami berkurangan sebanyak 40%. Suara Encik Mukobi bergetar. Orang muda semua ke bandar. Yang tinggal hanyalah kami, orang tua. Fakta yang lebih mengejutkan menyusul. Penyakit ini tidak hanya menyerang limau. Ia merebak ke mangga, nenas, malah pisang. Kerajaan mengumumkan bahwa hasil buah-buahan Uganda merosot lebih 50% dalam tempo setahun sahaja. Dokter, apa yang benar-benar aneh ialah ini. Encik Mukobi membawa saya ke hadapan sebatang pokok. Pokok-pokok ini mengeluarkan bunyi pelik pada waktu malam. Pada mulanya, saya menyangka ia hanyalah cerita karut. Tetapi petani lain juga mengatakan perkara yang sama. Bunyi seperti mereka menjerit kesakitan. Walaupun tiada angin, saya memerhatikan secara langsung di bawah mikroskop. Memang aneh. Sel-sel daun kelihatan meletup. Dalam 22 tahun, saya telah melihat penyakit tumbuhan yang tidak terkira banyaknya. Tetapi corak kerusakan seperti ini adalah kali pertama saya lihat. Tetapi apa yang lebih menakutkan ialah masa. Kadar kemajuan penyakit ini melangkaui imajinasi. Pokok yang sehat boleh mati sepenuhnya dalam masa 3 hari. Penyakit tumbuhan biasa memerlukan beberapa minggu hingga beberapa bulan untuk berkembang. Ini benar-benar tidak normal. Pertemuan saya dengan Vincent Kimiroso, Menteri Pertanian Uganda, membuatkan saya lebih kecewa. Dr. Rowell, saya berterus terang, kami sudah berada di ambang menyerah kalah. Wajah menteri tampak keletihan sepenuhnya. Tahukah dokter, berapa ramai pakar yang telah datang setakat ini? Menteri itu menyelak dokumen. 5 dari Institut Rothamsted UK, 7 dari Max Planck Jerman, 8 dari INRA Perancis. Secara keseluruhan, lebih 20 pakar terkemuka dunia telah datang. Tetapi hasilnya sama. Punca tidak diketahui. Perlu penyelidikan tambahan. Teknologi semasa tidak dapat diselesaikan. Hanya kesimpulan-kesimpulan ini. Timbunan laporan yang ditunjukkan oleh menteri itu sangat tebal. Tetapi tiada satupun jawaban di dalam laporan tebal itu, beratus-ratus halaman data analisis, carta dan graf yang penuh. Tetapi kesimpulannya sentiasa sama. Tiada penyelesaian. Dokter, kini benar-benar peluang terakhir kami. Suara menteri penuh keputusasaan. Jika kali ini gagal, kami mungkin terpaksa meninggalkan sepenuhnya pertanian limau. Pada saat itu, menteri berkata satu perkara lagi. Kali ini ada pasukan dari Malaysia akan datang. Saya serta-merta berasa cemas. Malaysia sudah tentu. Teknologi mereka diiktiraf. Tetapi adakah mereka boleh menyelesaikan masalah patologi tumbuhan yang begitu kompleks?
Malah institut penyelidikan Eropa yang terkemuka di dunia, semuanya gagal. Tetapi kata-kata menteri seterusnya lebih mengejutkan. Mereka dari agensi yang dipanggil MIDA. Ketua pasukan ialah seorang pesara petani berusia 70 komaan. Seorang pesara petani, masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pakar Eropa yang bersenjatakan peralatan canggih dan ijazah kedoktoran, bolehkah diselesaikan oleh seorang pesara petani? Jujur, pada saat itu, saya yakin kali ini juga akan gagal. Tetapi rasa ingin tahu yang pelik timbul. Kaedah apa yang akan digunakan? Adakah ada sesuatu yang kami terlepas pandang? Harga diri 22 tahun pengalaman saya turut terlibat. Tetapi yang paling penting, saya ingin menyelesaikan masalah ini. Beberapa hari kemudian, saya menerima makluman bahwa pasukan Malaysia telah tiba. Saya pergi ke lapangan terbang untuk menjemput mereka. Siapakah mereka? Peralatan apa yang akan dibawa? Pelbagai senario terlintas di pikiran saya. Tetapi melihat mereka keluar dari balai ketibaan, saya terkejut sepenuhnya. Jauh berbeza daripada jangkaan saya. Saya tidak akan pernah melupakan saat pasukan Malaysia tiba. Pintu balai ketibaan terbuka, dan melihat orang-orang yang keluar, saya terpaku seketika. Apa yang saya bayangkan ialah dokter muda membawa peralatan terkini, truk syarat dengan alat analisis, dan senarai penyelidik yang hebat. Tetapi realiti adalah sebaliknya. 5 orang memakai baju kerja kaki adalah kesemuanya. Dan mereka hanya menyeret beberapa beg pakaian. Kotak peralatan besar tidak kelihatan di mana-mana. Ketua pasukan lebih mengejutkan. Dia memperkenalkan diri sebagai Encik Ahmad bin Hasan, seorang lelaki tua yang kelihatan berusia 70 tingginya kira-kira 165 cm, wajahnya kehitaman karena matahari simpang pulai, tangannya kasar, dia kelihatan seperti petani biasa. Salam Dr. Rowell. Bahasa Inggris Encik Ahmad agak berkarat. Saya Ahmad bin Hasan. Saya telah menanam limau selama 30 tahun di Perak. Saya hampir pengsan. Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh dunia pertanian limau bolehkah diselesaikan oleh seorang petani? Orang lain pun sama. Seorang dokter dari Universiti Malaya bernama Dr. Wong Minghua. Seorang penyelidik dari Jabatan Pertanian bernama Cikgu Chen Weiming. Seorang penterjemah bernama Puan Li Meiling. Dan seorang pegawai teknikal pertanian bernama Encik Zhang Hongbin. Semuanya berpakaian sederhana. Tidak ada yang istimewa. Apa yang paling membingungkan ialah peralatan. Apa yang dibawa oleh Encik Ahmad hanyalah buku nota, berkualiti baik, sebatang pen, beberapa pensel, dan sebuah kanta pembesar. Dr. Wong hanya membawa mikroskop ringkas dan beberapa piring Petri. Itu sahaja. Di mana mesin PCR, di mana mikroskop elektron, di mana penganalisis spektroskopi, saya tidak dapat menahan diri daripada bertanya. Encik Ahmad tersenyum dan menjawab, "Oh, benda-benda itu kami tidak bawanya. Kami boleh tengok dengan mata dan sentuh dengan tangan." Saya terdiam. Institut Rothamsted UK membawa peralatan bernilai 2 juta. Pasukan Max Planck Jerman membawa mesin sebanyak 3 truk. Indra Prancis malah memasang makmal bergerak. Tetapi pasukan Malaysia berkata, mereka akan menggunakan kanta pembesar. Reaksi petani tempatan lebih dingin. Dokter, adakah mereka benar-benar pakar? Encik Mukobi berbisik di telinga saya. Seorang atuk sebagai ketua pasukan, bisikan petani lain juga dapat didengar. Membazir masa lagi. Kali ini mereka benar-benar tidak menghormati kami. Negara lain sekurang-kurangnya membawa mesin cantik. Ketua kampung, Encik Ruanza, meluahkan rasa tidak puas hati secara terang-terangan. Kami tunggu 6 tahun untuk ini, seorang atuk dengan kanta pembesar untuk menyelesaikan masalah kami. Suasana menjadi sangat buruk. Petani mula beredar. Yang tinggal pun mempamerkan riak wajah mengejek. Tetapi Encik Ahmad seolah-olah tidak peduli. Sebaliknya, dia berjalan ke arah ladang dan berkata, pertama sekali, saya perlu berjumpa dengan pokok-pokok. Berjumpa dengan pokok-pokok, saya bertanya kembali. Ya, untuk mendengar apa yang pokok-pokok katakan. Kata-kata Encik Ahmad membuatkan petani saling berpandangan. Atuk ini ada masalah mental ke? Itulah ekspresi mereka. Sebaik sahaja tiba di ladang, Encik Ahmad memulakan tindakan yang benar-benar pelik. Dia mencangkung di hadapan pokok yang sakit dan mula menyentuh tanah dengan tangannya. Kemudian dia menghidu bau tanah. Pelik. Encik Ahmad bergumam. Bau ini agak berbeza. Berbeza di mana? Dr. Wong bertanya.
Dalam 30 tahun menanam limau di Perak, saya kali pertama menghidu bau seperti ini. Encik Ahmad terus memegang tanah. Biasanya tanah di bawah pokok sakit berbau masam, tetapi ini agak manis. Saya terdiam sepenuhnya. Mendiagnosis penyakit dengan bau, saya yang telah menganalisis dengan peralatan canggih selama 22 tahun berasa seperti orang bodoh. Tetapi perkara yang lebih aneh berlaku. Encik Ahmad menggosok daun yang sakit dengan jarinya, kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Encik, kenapa Encik masukkan benda itu ke dalam mulut? Saya menjerit terkejut. Ia mungkin toksik. Tidak mengapa, kata Encik Ahmad dengan tenang. Saya sudah buat begini selama 30 tahun, tak pernah ada masalah. Kemudian dia berkata sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Rasa ini juga pelik. Daun sakit biasa berasa pahit, tetapi ini agak pedas. Petani kini benar-benar mempamerkan riak wajah menyerah kalah. Encik Mukobi menggelengkan kepala. Dokter, kami perlu pulang sekarang. Banyak kerja perlu dibuat. Seorang petani mula beredar. Ketua kampung juga merengus. Memang tak patut berharap. Tetapi Encik Ahmad terus melakukan kerjanya. Dia melihat daun dengan kanta pembesar, kemudian menulis sesuatu di buku notanya. Tetapi apa yang dia tulis bukanlah formula atau data yang rumit. 8 pagi, kawasan daun di sebelah timur layu. 2 petang, batang pokok di sebelah barat mengeluarkan nanah. 6 petang, kulat putih di sekeliling akar pokok utara. Ia adalah rekod seperti diari petani. Dokter Wong bertanya dengan berhati-hati. Cikgu, pendekatan apa yang Cikgu rancang untuk gunakan? Encik Ahmad mengangkat kepala. Saya masih mendengar apa yang pokok-pokok katakan. Esok baru kita mula mencoba secara rasmi. Saya benar-benar kecewa. Jika tahapnya begini pada hari pertama, minggu-minggu akan datang hanya akan membazirkan masa. Tetapi malam itu, sesuatu yang aneh berlaku di hotel. Encik Ahmad tiba-tiba datang ke bilik saya. Dr. Rowell, ada satu perkara saya ingin bertanya. Adakah kita tahu bila sebenarnya penyakit ini bermula? Saya dengar ia bermula pada tahun 2015. Tetapi adakah ia benar-benar bermula pada 2015? Mata Encik Ahmad tiba-tiba menjadi tajam. Daripada apa yang saya lihat hari ini kelihatan seperti penyakit yang lebih lama. Pada saat itu, saya meremang bulu roma. Adakah kami terlepas pandang sesuatu? Kata-kata Encik Ahmad terus berlegar di pikiran saya malam itu. Ini kelihatan seperti penyakit yang lebih lama. Apa yang menjadi asas beliau berkata begitu? Tidak dapat tidur. Saya bangkit pada jam 5 pagi dan menuju ke ladang. Tiba di ladang, pemandangan yang menakjubkan terbentang. Encik Ahmad sudah berada di sana dan dia sedang melakukan sesuatu di sekeliling sebatang pokok bersendirian. Apabila saya menghampiri, ia lebih ajaib. Dia memasukkan papan tanda kecil pada setiap pokok, memberi nomor seperti A7, C5, Cigu Ahmad. Sudah keluar rupanya. Saya menyapa. Encik Ahmad berpaling. Dr. Rowell, awal keluar hari ini, apa papan tanda itu? Yang ini, Encik Ahmad menunjukkan papan tanda di tangannya untuk membezakan pokok. Mereka semua menceritakan kisah yang berbeza. Pokok menceritakan kisah yang berbeza, tetapi kata-kata beliau seterusnya memeranjatkan saya. Dokter, adakah dokter tahu pokok tertua di ladang ini? Saya tidak begitu pasti. Encik Ahmad membawa saya ke hadapan sebatang pokok. Pokok limau besar di tengah ladang itu jelas lebih tebal dan tinggi daripada pokok lain. Pokok ini kelihatan yang tertua. Encik Ahmad mengusap kulit pokok itu. Mungkin berusia lebih 20 tahun. Kemudian, beliau membuat pemerhatian yang mengejutkan. Tetapi anehnya, simptom penyakit pokok ini berbeza daripada pokok lain. Berbeza di mana pokok lain mula menghitam dari daun. Tetapi pokok ini dari batang. Encik Ahmad meneliti batang pokok itu dengan kanta pembesar. Dan corak tompok hitam ini juga berbeza. Saya segera mengesahkan dengan mikroskop. Memang benar, apa yang beliau katakan. Corak penyakit pokok tua berbeza daripada pokok muda. Ini benar-benar pelik, saya juga terpaksa mengakui. Dalam 22 tahun, saya telah melihat penyakit tumbuhan yang tidak terkira banyaknya. Tetapi jarang sekali penyakit yang sama menunjukkan corak berbeza mengikut umur pokok. Tepat pada masa itu, petani Mukobi muncul di ladang. Sudah datang rupanya. Semalam semua orang dah balik. Encik Ahmad bertanya kepada Encik Mukobi. Adakah Encik ingat di mana tempat penyakit ini mula-mula muncul di ladang ini?
Encik Mukobi mengangguk. Ya, di sana. Pokok tua itu mula-mula pada musim panas 2015. Kalau begitu, adakah ia merebak dari pokok itu ke pokok lain? Tidak. Itu yang aneh. Ekspresi Encik Mukobi menjadi cemas. Pada mulanya hanya pokok itu. Tetapi tiba-tiba, pokok muda di seberang ladang mula mati. Encik Ahmad dan saya saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Biasanya, penyakit tumbuhan merebak secara berturut-turut dari tempat ia berlaku ke sekeliling. Tetapi ini adalah corak yang sama sekali berbeza. Adakah ada perkara istimewa lain yang berlaku pada masa itu? Encik Ahmad bertanya dengan teliti. Guna baja baru, atau tukar racun perosak, atau apa-apa. Encik Mukobi berpikir sejenak dan menjawab, "Oh, pada masa itu, kerajaan mempopularkan varieti limau baru. Kata hasil, akan meningkat 2 kali ganda. Kami menanam banyak anak benih baru yang muda. Saya segera berminat. Dari mana anak benih itu dibawa? Varieti yang diperbaiki dari Eropa, kata Encik Mukobi. Memang pada mulanya ia berbuah banyak, tetapi tidak lama kemudian ia mula mati. Encik Ahmad dan saya saling berpandangan. Nampaknya kami telah menemui petunjuk penting. Adakah masih ada pokok varieti baru itu yang terselamat? Encik Ahmad bertanya. Ya, di sebelah sana. Encik Mukobi menunjuk ke satu sudut ladang. Kebanyakannya mati, tetapi beberapa pokok masih hidup. Kami berjalan ke arah pokok-pokok itu. Apabila menghampiri, keadaannya benar-benar menyedihkan. Hampir mati, tetapi masih hidup. Encik Ahmad melihat pokok itu dengan kanta pembesar. Kemudian beliau membuat penemuan yang menakjubkan. Dokter, lihat ini. Saya mengesahkan dengan mikroskop. Saya benar-benar terkejut. Dinding sel pokok varieti Eropa ini sama sekali berbeza daripada varieti tempatan. Lebih nipis dan lebih lemah. Mungkinkah saya memikirkan kemungkinan varieti Eropa tidak sesuai dengan persekitaran tempatan dan menjadi lemah? Encik Ahmad mengangguk. Kemungkinan itu tinggi. Saya pernah melihat situasi yang serupa di Perak. Tepat pada masa itu, Dr. Wong tiba di ladang. Cigu Ahmad sudah mula rupanya. Encik Ahmad menjelaskan penemuan setakat ini kepada Dr. Wong. Dr. Wong juga terkejut. Kalau begitu, adakah punca penyakit ini berkaitan dengan varieti Eropa? Belum pasti, tetapi nampaknya ada kaitan, jawab Encik Ahmad dengan berhati-hati. Perlu disiasat lagi. Pada masa itu, petani lain mula muncul di ladang. Berbeza daripada semalam, kali ini mereka sedikit lebih berminat. Ketua kampung Ruanza juga datang. Apa yang Cikgu sedang buat? Berbeza daripada semalam. Encik Ahmad tersenyum dan menjawab, ya, pokok-pokok mula menceritakan sedikit kisah mereka. Adakah benar-benar ada penemuan? Seorang petani bertanya separuh ragu-ragu, separuh berharap. Belum pasti, tetapi ada beberapa perkara menarik yang ditemui. Jawab Encik Ahmad dengan jujur. Perlu diperhatikan lagi beberapa hari. Petang itu, Encik Ahmad memulakan satu lagi tindakan mengejutkan. Beliau mula menggali tanah di sekeliling akar pokok yang sakit. Nak tengok akar? Saya bertanya. Ya, jawab Encik Ahmad. Akar adalah yang paling jujur memberitahu keadaan sebenar pokok. Selepas tanah digali, pemandangan yang mengejutkan muncul. Akar hampir reput, tetapi yang lebih menakjubkan ialah warna bahagian yang reput itu. Warna ini agak pelik. Saya memerhatikan dengan mikroskop. Ia kelihatan berbeza daripada reput akar biasa. Encik Ahmad menghidu akar yang reput itu. Bau pun berbeza. Tekstur pun berbeza. Ini bukan bakteria, tetapi kulat. Dr. Wong mengambil sampel. Kita akan buat pemeriksaan ringkas esok. Ketika matahari terbenam, Encik Ahmad menyusun hasil pemerhatian sepanjang hari di buku notanya. Buku notanya masih bukan formula atau graf yang rumit, tetapi ayat-ayat ringkas. Pokok tua mula sakit dari batang. Pokok muda mula sakit dari daun. Varieti Eropa dinding sel lemah. Akar reputan primer adalah kulat. Tetapi satu baris yang ditulis di akhir menarik perhatian saya. 2015. Anak benih baru diperkenalkan. Penyakit bermula. Ekspresi petani yang memerhati sepanjang hari telah banyak berubah. Kelihatan agak berbeza, kata Encik Mukobi. Orang asing lain hanya tengok mesin. Cigu ini terus sentuh dan hidu. Ketua kampung juga mengangguk. Tetapi ini kali pertama seseorang menemui begitu banyak perkara dalam satu hari. Saya juga terpaksa mengakui. Kaedah Encik Ahmad kelihatan primitif tetapi hasilnya menakjubkan.
Dalam satu hari, beliau menemui perkara yang tidak ditemui oleh mana-mana pakar setakat ini. Malam itu, saya bertemu Encik Ahmad di hotel. Cigu Ahmad, Cigu benar-benar hebat. Saya mengakui dengan ikhlas. Ini baru permulaan, kata Encik Ahmad dengan rendah diri. Mulai esok barulah yang benar-benar penting. Apa yang akan Cigu lakukan esok? Mata Encik Ahmad menjadi serius. Mencari penjenayah sebenar. Pagi hari kedua, lebih ramai orang berkumpul di ladang berbanding semalam. Berita tentang penemuan Encik Ahmad telah tersebar. Minat petani meningkat, tetapi tidak lama kemudian, minat itu akan bertukar menjadi konflik yang sengit. Encik Ahmad dan Dr. Wong tiba bersama hasil pemeriksaan mikroskop ringkas. Ekspresi beliau serius. Hasil analisis sampel yang kami ambil semalam sudah keluar, kata Dr. Wong. Ia benar-benar satu penemuan yang mengejutkan. Petani semua menajamkan telinga. Adakah jawaban yang mereka tunggu selama 6 tahun akhirnya dapat didengar? Encik Ahmad mula bercakap. Punca penyakit ini ialah kulat yang dipanggil Pseudocercospora. Tetapi masalahnya ialah kulat ini bukan spesies tempatan Uganda. Saya terkejut. Maksudnya spesies asing? Ya, Encik Ahmad mengangguk. Kulat ini pada asalnya adalah spesies yang mendiami rantau Eropa. Ia nampaknya memasuki Uganda bersama anak benih limau yang dibawa dari Eropa pada tahun 2015. Pada saat itu, ladang menjadi sunyi. Ekspresi petani mula berubah perlahan-lahan. Kalau begitu, suara Encik Mukobi bergetar. Ladang kami musnah karena varieti Eropa itu? Tepatnya, karena kulat yang melekat pada anak benih itu. Jawab Encik Ahmad dengan berhati-hati. Di Eropa, kulat ini mempunyai ketahanan. Tetapi limau tempatan Uganda kali pertama bertemu kulat ini, mereka tidak berdaya. Wajah ketua kampung Ruanza menjadi merah. Kalau begitu kerajaan menipu kami semua menanam anak benih itu karena mereka. Kata hasil akan meningkat 2 kali ganda. Petani lain juga mula gempar. Kami bodoh ke? Kami percaya kerajaan dan ikut serta. Adakah kami yang salah? 6 tahun menderita, semua karena kerajaan. Suasana merosot dengan cepat. Kemarahan petani mula meletus. Tepat pada masa itu, perkara yang mengejutkan berlaku. 2 pegawai kerajaan tiba-tiba muncul di ladang. Peter Wabuku, Timbalan Menteri Pertanian Uganda, dan Joseph Mukono, pegawai pertanian daerah. Kami dengar berita tentang penemuan Dr. Ahmad. Hasil yang benar-benar cemerlang, kata Timbalan Menteri. Tetapi reaksi petani dingin. Ketua kampung menjerit kepada Timbalan Menteri. Hasil cemerlang, anak benih Eropa yang kamu bawa telah membuat kami menderita selama 6 tahun. Sekarang baru tahu. Kamu cakap begitu. Ekspresi Timbalan Menteri menjadi cemas. Apa maksud kamu? Dr. Wong menjelaskan keadaannya. Varieti yang diperkenalkan oleh kerajaan pada 2015 nampaknya membawa kulat Pseudocercospora. Itu adalah permulaan segala masalah. Wajah Timbalan Menteri menjadi pucat. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin perkara seperti itu berlaku. Kemarahan petani semakin besar. Tidak mungkin. Adakah kami berbohong? Adakah penderitaan kami selama 6 tahun ini bohong? Keadaan menjadi semakin tegang. Beberapa petani mula bergerak ke arah Timbalan Menteri. Tepat pada masa itu, Encik Ahmad tampil ke hadapan. Tunggu sebentar, tuan-tuan. Apa yang penting sekarang bukanlah mencari kesalahan yang lepas, tetapi mencari penyelesaian. Penyelesaian? Encik Mukobi mengejek. Sudah musnah teruk, apa penyelesaiannya? Ada, kata Encik Ahmad dengan tegas. Saya ada pengalaman menyelesaikan masalah yang serupa selama 30 tahun di Perak. Petani mula menunjukkan sedikit minat. Kulat Pseudocercospora boleh dikawal dengan berkesan tanpa menggunakan racun perusak asing yang mahal, Encik Ahmad menjelaskan. Ubat-ubatan yang boleh didapati secara tempatan, karbawe, ubat generik tempatan, pun sudah cukup. Pegawai pertanian daerah Mukono berasa keliru. Karbawe, bukankah itu obat yang terlalu lama? Lama tidak bermakna tidak berkesan, jawab Encik Ahmad. Malah untuk kulat tempatan ini karbawe mungkin lebih mujarab. Tetapi Timbalan Menteri menggelengkan kepala. Maaf, tetapi dasar kerajaan tidak boleh diubah semudah itu. Kami sudah melabur budget yang besar untuk sistem kawalan terkini Eropa. Petani mula gempar lagi. Eropa lagi? Kami musnah karena Eropa. Adakah kami perlu guna Eropa lagi? Encik Ahmad berkata kepada Timbalan Menteri. Tuan Timbalan Menteri, bolehkah kaidah saya dicoba? Walaupun secara percobaan. Jika ia tidak berkesan,
barulah kita guna kaedah lain. Timbalan menteri kelihatan serba salah. Masalahnya ialah budget sudah dilaburkan untuk sistem Eropa. Kami tidak boleh membelanjakan budget untuk kaedah lain pula. Kata-kata itu membuatkan petani meletus sepenuhnya. Budget masalahnya? Adakah mata pencarian kami bukan masalah? Kami yang kelaparan menunggu selama 6 tahun tidak penting ke? Ketua kampung menjerit. Kami bukan eksperimen kerajaan. Kami tidak akan percaya kata-kata kerajaan lagi. Petani mula beredar seorang demi seorang. Orang Malaysia ini baik, tetapi kerajaan tidak boleh dipercayai. Mari kita coba kaedah Cikgu Ahmad antara kita sahaja. Timbalan menteri cemas. Petani, tuan-tuan, tunggu sebentar. Menggunakan racun perosak tanpa kebenaran akan menghadapi masalah undang-undang. Tetapi tiada siapa yang mendengar. Petani sudah kehilangan kepercayaan sepenuhnya terhadap kerajaan. Petang itu, Encik Ahmad bertemu dengan timbalan menteri di hotel. Saya turut serta. Encik Ahmad, saya benar-benar minta maaf. Timbalan menteri menundukkan kepala. Menjadikan petani seperti ini adalah tanggung jawab kerajaan kami. Masih belum terlambat, kata Encik Ahmad. Berikan petani hak untuk memilih. Petani yang mahu sistem Eropa, biarkan mereka gunakan. Petani yang mahu kaedah saya, biarkan mereka gunakan. Timbalan menteri kelihatan terseksa. Tetapi budget tidak mencukupi untuk menyokong kedua-dua sistem serentak. Budget jangan risau. Encik Ahmad tersenyum. Kaedah saya hampir tidak memerlukan perbelanjaan. Hanya ubat tempatan campur sedikit air dan sistem pengurusan ringkas sudah cukup. Pada saat itu, saya paham apa tujuan sebenar Encik Ahmad. Beliau bukan sahaja mahu menyembuhkan penyakit, tetapi mahu petani dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tetapi petani sudah tidak percaya kerajaan. Itu, biar saya selesaikan, kata Encik Ahmad dengan yakin. Mulai esok, saya akan bekerja sama terus dengan petani dan mengajar kaedah itu. Malam itu, saya bertanya kepada Encik Ahmad, adakah benar-benar boleh diselesaikan dengan obat tempatan? Encik Ahmad mengangguk. Sudah tentu. Tetapi yang lebih penting ialah petani mendapatkan semula keyakinan bahwa mereka boleh melakukannya sendiri. Itu adalah penyembuhan yang sebenar. Pagi hari ketiga, pemandangan yang menakjubkan terbentang di ladang. Petani berkumpul secara sukarela, menunggu Encik Ahmad. Kemarahan semalam sebaliknya bertukar menjadi tenaga untuk bertindak. Cikgu, kata Encik Mukobi kepada Encik Ahmad, kami mahu mencoba kaedah Cikgu, walaupun tanpa kebenaran kerajaan. Kami tidak boleh tunggu lagi. Encik Ahmad tersenyum dan menjawab, bagus, tetapi mari kita mulakan dengan kawasan kecil dahulu. Jika berjaya, kita kembangkan secara beransur-ansur. Beliau memilih satu sudut ladang, kawasan seluas kira-kira 1 hektar. Di sana terdapat kira-kira 20 pokok limau yang hampir mati. Kita mulakan dari sini, kata Encik Ahmad. Jika pokok-pokok ini hidup semula, kita boleh lakukan di kawasan lain juga. Tugas pertama ialah pembaikan tanah. Encik Ahmad dan petani mula menggali tanah di sekeliling pokok bersama-sama. Kulat Pseudocorskospora suka persekitaran lembab, Encik Ahmad menjelaskan. Jadi, kita perlu memastikan saliran yang baik. Petani mula menggali parit saliran dengan cangkul. Walaupun tugasnya mudah, mereka mula melihat harapan. Yang kedua ialah karbawe racun. Tempatan. Encik Ahmad membeli karbawe yang paling murah yang boleh didapati secara tempatan. Hanya 0,5 sekilogram. Ini sudah cukup, kata Encik Ahmad. Ubat mahal tidak semestinya bagus. Petani kelihatan separuh ragu-ragu. Mereka hanya menggunakan racun perosak impor selama 6 tahun. Tiba-tiba ubat tempatan, tetapi tugas Encik Ahmad seterusnya memeranjatkan petani. Beliau mula memasang tong air kecil pada setiap pokok. Ini untuk apa? Seorang petani bertanya. Sistem pengairan titisan. Encik Ahmad menjelaskan. Beri air sedikit demi sedikit secara berterusan. Kulat benci perubahan kelembapan yang mendadak. Dr. Wong mengagumi. Kaedah yang benar-benar ringkas tetapi berkesan. Tetapi yang paling menakjubkan ialah kaedah ketiga Encik Ahmad. Beliau mula menanam tumbuhan liar tempatan di merata tempat di ladang. Apa tumbuhan ini? Saya bertanya. Tumbuhan anti kulat yang tumbuh secara tempatan, jawab Encik Ahmad. Mereka akan menghalang penyebaran kulat secara semula jadi. Petani saling berpandangan. Tumbuhan yang mereka anggap rumpai, boleh dijadikan ubat. Seminggu kemudian perubahan yang menakjubkan muncul. Pokok-pokok di kawasan percobaan mula mengeluarkan tunas baru.
Ia benar-benar berkesan. Encik Mukobi berkata dengan teruja, "Pokok ini saya sangka sudah mati sepenuhnya." Petani lain juga berkumpul. Semua orang mempamerkan riak wajah tidak percaya. Encik Ahmad melihat daun dengan mikroskop. Aktiviti kulat Pseudocercospora berkurangan dengan ketara. Kaidah ini nampaknya berkesan. Dr. Wong juga mengesahkan hasil yang benar-benar menakjubkan. Perubahan seperti ini berlaku dalam masa seminggu. Berita itu tersebar dengan cepat. Petani dari ladang lain juga mulai datang. Adakah benar-benar boleh disembuhkan dengan ubat tempatan? Tolong ajarkan kami di ladang kami juga. Encik Ahmad bersetuju dengan senang hati. Sudah tentu. Mari kita lakukan bersama-sama. Minggu kedua, perkara yang lebih menakjubkan berlaku. Pokok limau di kawasan percobaan mula berbunga. Bunga yang pertama kali dilihat dalam 6 tahun. Petani mula menangis. Benar-benar seperti mimpi. Dapat melihat bunga ini lagi. Ketua Kampung Ruanza juga berterima kasih. Cikgu Ahmad telah membuat keajaiban berlaku. Tetapi Encik Ahmad sangat rendah diri. Ini bukan saya yang buat. Ini semua kamu yang buat. Saya hanya memberitahu kaedah saja. Minggu ketiga, keputusan dibuat untuk memperluaskan kawasan percobaan. Kini diperluaskan ke separuh daripada keseluruhan ladang. Petani mengambil bahagian dalam kerja secara sukarela. Tanpa sesiapa yang menyuruh, mereka keluar seawal pagi untuk menggali parit saliran, memasang tong air, dan menabur ubat. Sudah lama saya tidak melihat petani bekerja dengan begitu tekun. Pegawai pertanian daerah Mukono pula berasa terharu. Tepat pada masa itu, Peter Wabuku, timbalan Menteri Pertanian Uganda, datang ke ladang sekali lagi. Kali ini bersama beberapa pegawai kerajaan. Dr. Ahmad benar-benar mencapai hasil yang menakjubkan, kata timbalan menteri. Kerajaan juga mahu menyokong kaedah ini secara rasmi, tetapi reaksi petani masih dingin. Terima kasih atas sokongan, kata Encik Mukobi. Tetapi kami sudah belajar bahwa kami boleh melakukannya sendiri. Encik Ahmad menjadi orang tengah. Akan ada cara untuk mendapat sokongan kerajaan dan mengekalkan keupayaan diri petani. Beliau mencadangkan kepada timbalan menteri. Kerajaan hanya perlu menyokong karbawe dan peralatan asas. Yang lain, biar petani lakukan sendiri. Dengan cara itu, kehormatan petani dapat dilindungi dan budget kerajaan dapat dijimatkan. Timbalan menteri mengangguk. Minggu keempat, hasilnya melangkaui jangkaan semua orang. Pokok limau di kawasan percobaan mula berbuah. Limau hijau kecil tergantung dalam tandan. Petani bersorak, buah yang pertama kali dilihat dalam 6 tahun. Ia benar-benar hidup. Keputusan analisis Dr. Wong juga menakjubkan. Aktiviti kulat Pseudocercospora adalah pada tahap 95% di bawah paras yang dikesan, hampir disembuhkan sepenuhnya. Saya juga sukar mempercayai. Sebagai pakar patologi tumbuhan dengan pengalaman 22 tahun, pemulihan secepat ini adalah kali pertama saya lihat. Malam itu petani mengadakan sambutan kecil. Hari pertama harapan disambut dalam 6 tahun. Encik Ahmad menerima ucapan terima kasih daripada semua petani. Cikgu telah membolehkan kami hidup semula. Bagaimana kami harus membalas budi Cikgu? Encik Ahmad tersenyum dan menjawab, tidak perlu membalas budi. Kamu semua menjaga ladang sendiri selepas ini adalah balasan terbaik. Pada saat itu, saya paham apa yang dibawa oleh Encik Ahmad. Beliau bukan sahaja membawa penyembuhan. Beliau membawa semula keyakinan dan harapan kepada petani. Tetapi kegembiraan itu hanya sementara. Keesokan harinya kami menghadapi krisis yang tidak dijangka. Hari itu ialah permulaan musim hujan di Uganda. Hujan lebat yang tiba-tiba mengubah segala-galanya. Saya dikejutkan oleh deringan telepon pada jam 5 pagi. Suara Encik Mukobi yang cemas. Dokter, masalah besar. Tolong cepat datang ke ladang. Saya bergegas ke ladang. Apabila tiba, pemandangan yang menyedihkan terbentang. Hujan lebat semalaman mengubah ladang menjadi lautan air. Parit saliran yang dibina oleh Encik Ahmad runtuh. Tong air, sistem pengairan titisan dihanyutkan. Yang lebih teruk, pokok-pokok. Pokok yang baru mengeluarkan tunas beberapa hari lalu mula layu semula. Bagaimana boleh jadi begini? Dr. Wong kelihatan putus asa. Kelembapan meningkat mendadak. Kulat nampaknya aktif semula. Kekecewaan terpancar semula di wajah petani. Encik Mukobi mengeluh. Memang benar, keajaiban tidak akan berlaku kepada kami. Masalah yang lebih besar berlaku. Berita kerusakan yang serupa datang dari ladang lain.
Ladang yang mengikut kaedah Encik Ahmad semuanya mengalami situasi yang sama. Semua ladang musnah lagi, lapor Ketua Kampung Ruanza. Suasana petani benar-benar menyerah kalah. Untuk menambahkan garam pada luka, pegawai kerajaan muncul. Timbalan Menteri Peter Wabuku datang bersama beberapa pegawai pemeriksa. Dokter Ahmad, bagaimana Encik hendak jelaskan situasi ini? Seorang pegawai pemeriksa bertanya dengan tajam. Proyek demonstrasi yang disokong oleh kerajaan gagal sepenuhnya. Ekspresi Encik Ahmad membeku. Tetapi beliau menjawab dengan tenang. Ini belum masanya untuk menyerah kalah. Kami hanya kurang bersedia untuk musim hujan. Kurang bersedia? Pegawai pemeriksa mengejek. Petani kembali putus asa lagi. Budget dibazirkan. Hanya membuang masa. Pada masa itu, media juga muncul. Wartawan dari Perbadanan Penyiaran Kebangsaan Uganda masuk ke ladang dengan kamera. Berita kegagalan rawatan penyakit limau yang diperkenalkan oleh pakar pertanian Malaysia akibat hujan lebat, kata wartawan itu di hadapan kamera. Kaedah yang memberi harapan kepada petani yang menderita selama 6 tahun akhirnya hanya menjadi fata morgana. Petani mula beredar seorang demi seorang. Memang tak boleh buat apa-apa. Tak patut berharap dari awal. Yang paling mengejutkan ialah reaksi Encik Mukobi. Beliau berkata kepada Encik Ahmad, "Cikgu, terima kasih. Tetapi mari kita berhenti sekarang. Kami sudah terlalu banyak kali kecewa." Encik Ahmad mempamerkan riak wajah putus asa. Kali pertama saya melihat cahaya cemas di matanya. "Encik Mukobi, tolong tunggu sebentar lagi." Encik Ahmad merayu. "Pasti ada jalan." Tetapi Encik Mukobi menggelengkan kepala. Cikgu akhirnya sama seperti orang asing yang lain. Pada mulanya beri harapan, akhirnya hanya beri kekecewaan. Kata-kata itu membuatkan Encik Ahmad kelihatan sangat terluka. Saat keyakinan 30 tahun bertani di Perak runtuh. "Dokter Ahmad," kata pegawai pemeriksa kerajaan dengan tenang, "Encik perlu bertanggung jawab atas kegagalan ini. Membazirkan budget kerajaan dan memberi harapan palsu kepada petani." Harapan palsu? Dokter Wong marah. Jelas sekali ia berkesan. Bolehkah dianggap kejayaan jika ia berkesan selama 4 minggu? Pegawai pemeriksa membalas. Akhirnya ia gagal, bukan? Laporan media menjadi lebih keras. Teknologi pertanian Malaysia gagal teruk di Uganda. Penyakit limau 6 tahun masih tiada penyelesaian. Petani kembali jatuh dalam keputusasaan. Apabila saya bertemu Encik Ahmad di hotel malam itu, beliau kelihatan sangat letih. Keadaan yang tidak pernah dilihat dalam 30 tahun bertani. "Dr. Rowell, saya terlalu yakin." "Bukan," Encik Ahmad bergumam. "Saya terlalu mudah berpikir. Hanya percaya pengalaman Perak." "Tidak, Cikgu. Saya menghiburkan." Jelas sekali ia berkesan. Jika musim hujan sudah berlalu, tetapi petani sudah tidak percaya saya lagi, Encik Ahmad mengeluh. Apa yang Encik Mukobi kata itu betul. Saya akhirnya hanya orang asing yang memberi harapan palsu. Tepat pada masa itu, telepon bimbit Encik Ahmad berdering. Panggilan dari Malaysia. Ibu pejabat MIDA mengeluarkan arahan untuk berundur. "Baiklah, saya faham." Encik Ahmad mematikan telepon. "Kami perlu pulang ke Malaysia esok." Saya tidak percaya. Secepat ini, jika diberi sedikit masa lagi, ibu pejabat sudah menganggap ia gagal. Encik Ahmad tersenyum pahit. Tidak boleh melabur budget lagi. Pagi keesokan harinya, Encik Ahmad pergi ke ladang untuk mengucapkan selamat tinggal. Tetapi, hampir tiada siapa yang keluar. Petani yang bekerja bersama sehingga semalam semuanya mengasingkan diri. Hanya Encik Mukobi yang keluar. "Cikgu, terima kasih atas usaha Cikgu. Tetapi kami menyerah kalah sekarang." Encik Ahmad merayu buat kali terakhir. "Encik Mukobi, adakah Encik tidak mau mencoba lagi selepas musim hujan berakhir?" "Tidak," kata Encik Mukobi tegas. "Saya tidak mau diseksa oleh harapan lagi." Di dalam kereta menuju ke lapangan terbang, Encik Ahmad berdiam diri. Keyakinan 30 tahun runtuh sepenuhnya. Tetapi pada masa itu, perkara yang tidak dijangka berlaku. Sebelum tiba di lapangan terbang, Encik Ahmad menerima message teks daripada Encik Mukobi. "Cikgu Ahmad, saya akan teruskan sendiri." Mata Encik Ahmad bersinar. "Dokter Rowell, bolehkah kita tangguhkan penerbangan sehari?" Saya terkejut. "Betulkah?" "Ya." Ia belum berakhir. Suara Encik Ahmad mendapat kekuatan semula. "Jika Encik Mukobi percaya, saya boleh coba sekali lagi." Malam itu kami kembali ke ladang sekali lagi. Kali ini benar-benar peluang terakhir.
Apabila tiba di ladang, hanya Encik Mukobi seorang yang menunggu. Petani lain semua menyerah kalah, tetapi hanya dia yang masih tidak melepaskan tali harapan. Cigu, Cigu benar-benar datang lagi. Mata Encik Mukobi bersinar. Sebenarnya, saya sangka Cigu tidak akan datang. Encik Ahmad menggenggam tangannya. Encik Mukobi percaya saya. Bagaimana saya boleh menyerah kalah? Tetapi keadaan masih putus asa. Ladang yang runtuh akibat hujan lebat. Masa dan tenaga kerja tidak cukup untuk memulihkan semula. Dan sokongan kerajaan terputus. Apa yang patut saya buat? Encik Mukobi bertanya dengan ekspresi bingung. Saya seorang diri. Walau bagaimanapun. Pada saat itu, Encik Ahmad mencadangkan ide yang menakjubkan. Encik Mukobi, gunakan musim hujan itu. Gunakan musim hujan, ya, jangan anggap musim hujan sebagai musuh, tetapi sebagai kawan. Mata Encik Ahmad bersinar. Perak juga ada kaedah bertani dengan taufan. Encik Ahmad mencadangkan pendekatan yang sama sekali baru. Daripada membaiki parit saliran yang sedia ada, bina kolam tadahan air. Kulat Pseudocercospora benci perubahan kelembapan. Encik Ahmad menjelaskan, ia akan mati jika tiba-tiba kering atau tiba-tiba lembab. Kumpul air semasa musim hujan dan gunakan sedikit demi sedikit untuk mengekalkan kelembapan yang berterusan. Encik Mukobi mengerutkan kening. Tetapi saya tidak ada uang untuk membina kolam tadahan. Ada cara yang tidak memerlukan uang. Encik Ahmad tersenyum. Gunakan lopak air semula jadi. Memang, terdapat lopak air besar dan kecil yang terbentuk akibat hujan lebat di merata tempat di ladang. Encik Ahmad mula menyambungkan lopak-lopak air ini untuk membuat sistem tadahan air semula jadi. Selama 2 hari, Encik Ahmad dan Encik Mukobi bekerja keras berdua, menggali parit di sekeliling, membuat bendungan dengan batu, dan menggunakan papan kayu untuk membuat pintu air. Melihat keadaan itu, beberapa petani lain mula menyertai. Kami pun tolonglah. Lagipun tak ada apa nak buat. Seminggu kemudian, sistem yang ajaib siap. Sistem kitaran air disambungkan dari kolam tadahan semula jadi ke pokok-pokok. Apabila hujan, air terkumpul di kolam. Apabila hari cerah, air itu disalurkan sedikit demi sedikit ke pokok. Encik Ahmad juga mengeluarkan satu lagi senjata rahasia. Racun perusak semula jadi menggunakan mikroorganisme yang ditapai dari tumbuhan tempatan. Ini adalah kaedah yang digunakan oleh nenek-nenek di Perak. Encik Ahmad menjelaskan, antifungus semula jadi yang dibuat dengan menapai buah-buahan busuk dan tumbuhan tempatan. Encik Mukobi menghidu bau. Bau yang benar-benar unik. Baunya agak tajam, tetapi kesannya pasti. Encik Ahmad tersenyum. 2 minggu kemudian, perubahan yang menakjubkan muncul. Pokok-pokok di kawasan yang menggunakan sistem baru mula menunjukkan rupa yang sama sekali berbeza. Simptom penyakit hampir hilang walaupun dalam musim hujan. Hasil analisis Dr. Wong lebih menakjubkan. Kulat Pseudocercospora hampir tidak dapat dikesan. Kelembapan tinggi, tetapi kulat tidak dapat aktif. Berita itu tersebar. Petani lain mula datang lagi. Benar-benar berkesan. Kali ini tak kisah kalau hujan lebat datang. Encik Ahmad menjawab dengan yakin. Kali ini, musim hujan adalah rakan kongsi kita. Minggu ketiga, keajaiban benar-benar berlaku. Pokok limau di kawasan percobaan mula berbuah, walaupun di tengah musim hujan. Selama 6 tahun, setiap kali musim hujan datang, segala-galanya musnah. Kali ini ia adalah sebaliknya. Petani bersorak. Kali ini benar-benar berbeza. Berbuah walaupun musim hujan. Yang lebih menakjubkan ialah jumlah hasil. Hasil tanaman meningkat lebih 70% berbanding kaedah sedia ada. Encik Mukobi menuai lebih banyak limau di ladangnya berbanding sebelum penyakit berlaku. Ini bukan mimpi, bukan. Encik Mukobi menangis. Ladang kami benar-benar hidup semula. Berita itu tersebar ke seluruh negara. Pegawai kerajaan datang sekali lagi. Kali ini Vincent Kimiroso, Menteri Pertanian sendiri yang datang. Dr. Ahmad, saya benar-benar minta maaf. Menteri menundukkan kepala dalam-dalam. Kami terlalu terburu-buru dalam membuat keputusan. Encik Ahmad menjawab dengan rendah diri. Tidak mengapa. Saya pada mulanya juga tidak mengambil kira musim hujan dengan baik. Menteri mencadangkan. Beliau mau mengembangkan kaedah ini ke seluruh negara. Kerajaan akan menyokong sepenuhnya, tetapi Encik Ahmad mencadangkan cadangan lain. Tuan Menteri, daripada sokongan kerajaan, biarkan petani mengajar sesama sendiri.
Orang seperti Encik Mukobi mendidik petani lain. Petani mendidik petani, ya, itu adalah kaedah yang paling pasti. Encik Ahmad menjelaskan. Belajar antara orang yang menderita kesusahan yang sama, di bawah syarat yang sama adalah yang paling berkesan. 6 bulan kemudian, perkara yang menakjubkan berlaku. Rangkaian pendidikan petani yang berpusat kepada Encik Mukobi merebak ke seluruh Uganda. Petani secara langsung mencari petani lain dan menyampaikan teknik itu. Hasil 5 Uganda pulih sepenuhnya. Bukan saja kembali ke paras sebelum 2015, malah meningkat 30% berbanding masa itu. Kejayaan sistem pengurusan air dan racun perosak semula jadi Encik Ahmad. WHO juga memberi perhatian kepada fenomena ini. Ia dinamakan model Uganda dan mula merebak ke negara-negara Afrika lain. Penilaian media juga berubah sepenuhnya. Teknologi pertanian Malaysia mencipta keajaiban di Afrika. Penyakit limau 6 tahun akhirnya dikalahkan. Sepenuhnya, model baru, penyampaian teknologi berpusatkan petani. Malam itu di majelis sambutan, Encik Mukobi berkata kepada Encik Ahmad, "Cikgu, apa yang Cikgu beri bukanlah teknik pertanian. Cikgu mengembalikan keyakinan kepada kami." Encik Ahmad menjawab sambil mengalirkan air mata, "Tidak, saya juga belajar daripada kamu semua. Kekuatan untuk tidak menyerah kalah. Sudah setahun sejak Encik Ahmad meninggalkan Uganda. Tetapi perubahan yang ditinggalkan oleh beliau terus merebak. Saya kembali ke wilayah Mubende, Uganda, untuk membuat laporan WHO. Saya meragui mata saya. Ladang yang setahun lalu terbiar, kini berubah sepenuhnya. Pokok limau hijau terbentang tanpa henti. Apabila saya bertemu Encik Mukobi sekali lagi, beliau telah menjadi orang yang sama sekali berbeza. Ekspresi penuh keyakinan menyambut saya. Dr. Rowell, lama tak jumpa. Bagaimana ladang kami? Sungguh menakjubkan. Ladangnya berkembang dengan cara yang tidak dapat dibandingkan dengan setahun lalu. Pokok limau tumbuh dengan sehat. Buah tergantung dalam tandan. Bagaimana dengan hasil tuayan? Saya bertanya. Encik Mukobi menjawab dengan bangga. 50 tan sehektar. Lebih daripada 2 kali ganda berbanding 6 tahun lalu. Tetapi yang lebih menakjubkan adalah di tempat lain. Encik Mukobi kini bukan sahaja seorang petani. Beliau telah menjadi Presiden Persatuan Pendidikan Petani Uganda. Saya kini melakukan kerja mengajar petani lain, Encik Mukobi menjelaskan. Beliau telah mendidik lebih 200 petani setakat ini. Beliau menunjukkan saya pejabatnya. Sebuah bangunan kecil di sebelah ladang. Di sana tergantung gambar Encik Ahmad dan papan tanda proyek pemulihan limau Uganda. Setiap minggu, petani dari daerah lain dididik di sini. Kami menyampaikan kaedah yang diajar oleh Cikgu Ahmad. Sama seperti asalnya, kata Encik Mukobi dengan bangga. Saya melihat kandungan pendidikan. Ia benar-benar sistematik. Ia bukan sahaja mengajar teknik, tetapi memupuk keyakinan diri dan semangat berdikari petani. Yang paling penting ialah mentality, kata Encik Mukobi. Teknik boleh dipelajari, tetapi semangat untuk tidak menyerah kalah perlu dicipta sendiri. Melihat ladang lain, semuanya menunjukkan perubahan yang serupa. Ladang ketua kampung Rwanza juga berubah sepenuhnya. Sekarang kami tidak takut musim hujan. Encik Rwanza tersenyum. Sebaliknya, kami menantikan musim hujan datang untuk mendapat hasil yang lebih baik. Perubahan kerajaan juga menakjubkan. Kisah yang saya dengar dalam pertemuan dengan Vincent Kimiroso, Menteri Pertanian. Dr. Ahmad mengubah sepenuhnya dasar pertanian kami. Kata Menteri, kami kini melaksanakan dasar yang menghormati pengalaman dan kebijaksanaan petani tempatan, tidak lagi mengimpor teknologi asing secara membuta tuli. Malah kerajaan Uganda telah merangka dasar pembangunan teknikal berpusatkan petani yang baru. Apabila memperkenalkan teknologi asing, mereka membina sistem yang mesti disahkan bersama petani tempatan. Yang paling menyentuh hati ialah perubahan petani yang telah dididik. Petani yang saya temui semuanya penuh keyakinan dan harapan untuk masa depan. Dulu kami ikut tanpa syarat apa sahaja yang kerajaan katakan, kata Joseph, seorang petani. Tetapi sekarang kami boleh membuat keputusan sendiri. Cikgu Ahmad mengajar kami bukan kaedah pertanian, tetapi cara berpikir. Perubahan ekonomi juga ketara. Jumlah ekspor limau Uganda meningkat 300%. Pendapatan petani meningkat purata 250%. Encik Mukobi kini mampu membina rumah baru dan menghantar anak-anaknya ke universiti. Perkara yang tidak berani diimpikan 6 tahun lalu. Saya bersyukur, katanya dengan terharu. Tetapi perubahan terbesar adalah dari segi mental. Petani menggelar diri mereka sebagai murid Ahmad dan berbangga dengannya.
Kami kini boleh membantu petani di negara lain juga, kata Encik Mukobi. Memang, model Uganda merebak ke seluruh Afrika Timur. Kenya, Tanzania, dan Rwanda juga memulakan proyek yang serupa. WHO juga menghargai fenomena ini. Ia dipilih sebagai contoh, proyek perintis penyampaian teknologi berpusatkan petani. Laporan yang saya buat diedarkan ke 50 negara di seluruh dunia. Setahun kemudian, saya bertemu Encik Ahmad sekali lagi di Perak. Beliau kembali menjalani kehidupan sebagai petani biasa di ladang limaunya. Cikgu, hasil di Uganda mendapat perhatian seluruh dunia, kata saya. Encik Ahmad tersenyum rendah diri. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari di Perak. Yang benar-benar hebat ialah petani seperti Encik Mukobi. Tetapi tanpa cikgu, itu tidak mungkin berlaku. Encik Ahmad melihat keluar tingkap dan berkata, pertanian bukan hanya masalah teknik, kepercayaan antara manusia dan semangat untuk tidak menyerah kalah adalah lebih penting. Dia betul. Apa yang dibawa oleh Encik Ahmad ke Uganda bukanlah semata-mata teknik pertanian. Ia adalah keazaman dan keikhlasan petani Malaysia dan semangat untuk tidak menyerah kalah. 2 tahun telah berlalu. Pertanian limau Uganda mempamerkan rupa yang sama sekali baru. Pseudocercospora bukan lagi kewujudan yang menakutkan. Petani yakin untuk menyelesaikan masalah sendiri. Yang paling penting, perubahan ini berterusan. Selepas Encik Ahmad pergi, petani terus membangun. Mereka kini benar-benar berdikari. Saya kini yakin, kerjasama antara bangsa yang sebenar bukanlah memberi teknologi, tetapi berkongsi teras semangat. Itulah kerjasama yang ditunjukkan oleh Encik Ahmad dan petani Uganda. Kekuatan sebenar Malaysia bukanlah teknologi canggih, tetapi semangat untuk mengatasi sebarang kesukaran. Semangat itu telah mencipta keajaiban baru di Uganda, di seberang bumi. Keajaiban yang dicipta oleh seorang pesara petani simpang pulai. Tanpa peralatan canggih, tanpa budget yang besar. Hanya dengan keikhlasan dan keazaman, beliau menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan selama 6 tahun. Apa yang disampaikan oleh Encik Ahmad kepada Uganda bukanlah sekadar teknik pertanian. Ia adalah semangat rakyat Malaysia yang tidak menyerah kalah dan hati yang hangat yang percaya kepada manusia. Kini pokok limau di Uganda juga berbuah di atas keikhlasan Malaysia. Buah-buah itu mengandungi persahabatan dan kepercayaan antara rakyat kedua-dua negara. Inilah kuasa sebenar Malaysia.